warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan berkongsi video berkenaan dengan penggunaan yaitu alat mengecat, mengenal, menggunakan dan juga keselamatan alat mengecat. Dalam industri mengecat terdapat 3 jenis peregan yang kita gunakan, yaitu yang pertama yaitu mempunyai mangkuk tegangan sebelah atas dengan makan gravity feed gun. Sebab cat beratas akan turun mengalir ke eket. Yang keduanya ialah suction feed gun, iaitu mana bekas tegangan cat berada di bahagian bawah. Cat bawah akan mengalir naik di sudut naik ke atas dan keluar ke eket. Okey. Dan satu lagi iaitu pressure feed gun, di mana kita tak gunakanlah di bengkel-bengkel. Kecil ini digunakan di kelang-kelang untuk mengecat permukaan yang besar-besar seperti bas, kereta api, terbang dan sebagainya lah. Bahagian atas ini cangkuk lah, cangkuk. Kemudian ini adalah eket, dan dalam eket ini terdapat nozzle. Nozzle ni kita pastikanlah setiap kali kita selesai mengecat, kita mestilah mencuci dengan menggunakan thinner lah untuk menghalang segala lebihan-lebihan cat terlekat dalam nozzle, supaya sembarang kita yang akan kemudian akan nampak cantik dan sempurna lah. Okay. Seterusnya bahagian bawah ini ada kontainer ataupun bekas cat. Okay, apa yang saya nak kongsikan sini iaitu penggunaan alat mengecat lah. Di peregan ni terdapat 3 perkara penting yang kita perlu kawal ketika kita hendak mengecat. Yang pertama kali iaitu air valve pressure, iaitu valve untuk kita mengawal tekanan angin sebanyak yang kita perlukan. Yang seterusnya ialah fan adjustment screw ataupun valve pelarah bentuk valve bentuk untuk kita mengawal cat yang keluar di eket untuk mendapatkan bentuk yang kecil ataupun mengikut permukaan yang kita nak semur. Fan adjustment screw, jika kita tutup mengikut persaingan jam, maka cat yang keluar dia akan kecil lah. Kemudian mengikut betul bentuk permukaan, jika kita nak menyembur pada permukaan yang besar, kita mesti melaraskan, membuka mengikut lawan jam sebanyak mana yang kita perlukan lah, mengikut pada tukang sembur, kemahiran tukang sembur. Okay. Yang seterusnya ialah fluid needle ataupun fluid adjustment screw, iaitu untuk mengawal jumlah bahan yang kita perlukan. Bagi saya, bila saya nak menyembur satu permukaan, saya pastikan saya laraskan, saya tutup sehingga habis, dan saya buka 3 pusingan saja, 3 ataupun 3,5 pusingan saja. Itu untuk saya lah. Kalau untuk tuan-tuan ikut kemahiran masing-masing lah. Kalau tuan-tuan nak buka 4 tak apa, 5 tak apa. Tapi bagi saya 3 hingga 3,5 pusingan saja. Kalau saya buka banyak, saya takut bimbang jumlah cat akan keluar terlalu banyak. Dan kalau sedikit sangat, tak sampai 3 pusingan, semburan kita tidak akan berkilat lah. Tidak akan berkilat. Dan saya akan buka 3 ataupun 3,5 pusingan sahaja. Itu kita di sini ada nombor dia. Dan kita ulaskan dia 1, 2, 3 dan 3,5. Sudah cukup memadai. Okey. Kita nak memastikan cat yang kita sembur itu sempurna atau tidak, kita hendaklah membuat ujian semburan tu. Ujian semburan itu kita letaklah kertas asal abar atau apa-apa yang berwarna putih
di dinding dan kita membuat ujian semburan. Ini akan saya buat ujian semburan. Setelah bancuh dan saya tuangkan di dalam mangkuk tengan. Saya gunakan penapis. Tak guna penapis, bimbang takut akan habuk, akan masuk ke dalam permukaan yang kita nak cat tadi. Sebuah permukaan, per satu permukaan saya mestilah membuat ujian semburan untuk mendapat semburan bentuk yang saya perlukan di permukaan sempurna atau tidak. Saya bimbang, takut peredang saya keluar dengan bentuk tidak sempurna. Okey. Pertama kali kita selaraskan jumlah keluaran angin yang diperlukan. Okey, untuk tuan-tuan dan puan, jumlah tekanan angin yang kita perlukan untuk menyembur sebuah kenderaan iaitu 40 hingga 60 PSI sahaja. Angin. Okey. Saya akan tutup semua bahagian, iaitu bahagian fan adjustment screw ataupun skru pelaras bentuk dan juga fluid adjustment screw pelaras bahan. Okey, seterusnya kanan angin saya telah buka. Kemudian bila saya semur tidak akan keluar apa-apa, tak akan keluar. Kemudian saya akan buka fan fluid adjustment skru pelaras bahan. Saya akan buka 3 atau 4 pusingan. Okey. 1, 2. Okey. Kita tengok. Okey. Bentuk yang akan keluar iaitu bentuk bulat, bentuk bulat. Round. Terusnya saya akan kawal fan adjustment screw mengikut keperluan saya untuk menyembur permukaan. Saya akan buka mengikut keperluan saya lah. Kalau di sini saya nak semur sebuah kenderaan, jadi saya akan buka hingga habis. Okey, tengok. Dan pastikan udara, tekanan angin, tuan-tuan laraskan ikut kendok tuan-tuan tadi dah. Okey, tengok. Tengok. Ini adalah bentuk yang sempurna kat sini. Lagi nak ingat tuan-tuan, ketika menyemur tuan-tuan telah menggunakan air feed regulator untuk keselamatan kita. Sebab ketika semur tak menggunakan air feed regulator, besar kemungkinan lebihan cat akan masuk dalam tubuh badan dan dalam paru-paru kita, boleh menyebabkan kesihatan kita terganggu. Okey. Selepas kita selesai buat kerja penyemuran, pedagang kita hendaklah dicuci sebersih-bersihnya lah, untuk luar dan juga dalam. Okey, yang pertama kali kita akan cuci bahagian dalam dulu. Lepas kita membuat semburan menggunakan tiner untuk membuang segala lebihan cat. Seterusnya kita cuci bahagian dalam. Kita pertama kali kita buka bahagian air cap, bahagian air cap. Sebab air cap selalu tersumbat cat terdapat di air cap, lebihan cat akan dapat di air cap. Kita masukkan air cap dalam takung dan kita tuangkan tiner. Okay. Kita mesti ada berus untuk mencuci komponen-komponen peregang. Okey, seterusnya kita buka bahagian fluid needle ataupun jarum bahan. Kerana jarum bahan ini dia akan tersumbat lah, cat akan tersumbat dalam di bahagian jarum bahan tadi. Kalau kita tak cuci, besar kemungkinan dia akan melekat, akan kering. Okey, kita akan keluarkan jarum bahan, letakkan dalam takung dan juga tabung cat. Kita masukkan tiner. Okey. Terusnya kita gunakan berus. Tekan berus untuk mencuci. Satu peringatan pada tuan-tuan. Jarum bahan ini merupakan jantung kepada peregang. Kalau bengkok jarum ini, maka akan rosaklah peregang tersebut dan tidak ada gantinya, tidak ada ganti. Dan harus berhati-hati ketika menyelenggara atau mencuci bahagian-bahagian dalam ini. Kemudian kita ambil berus guna tiner, kita cuci bahagian-bahagian cap supaya cat
tidak ada lagi di bagian tersebut. Dan selesai, kita dapatkan kain, cuci bagian dalam. Teman-teman, pegang cantik, elok dan bersih ya. Kemudian kita letak kain, lap semua bagian. Lap. Seterusnya kita buat kerja pemasangan semula. Okey, kita masukkan jarum bahan secara berhati-hati ya. Buat jarum tidak bengkok. Masukkan spring semula dan juga pelaras skru. Okey, kunci sehingga rapat. Kemudian pasang eket. Kemudian masukkan kontainer ataupun bekas cat. Okey. Kemudian kita simpanlah tempat yang selamat yang dikhaskan untuk penyimpanan spray gun. Jadi itulah saja untuk yang saya. Sekian, terima kasih.